Hai, selamat datang kepada pelajar tingkatan 2 bagi subjek RBT bersama Cikgu Husna. Okey, untuk hari ni kita akan sambung dia di bawah 2.4 iaitu reka bentuk elektronik. Hari ni kita nak capai 2.4.5 iaitu membuat penyambungan litar input dan litar output kepada mikropengawal ataupun microcontroller. 2.4.6 iaitu kita nak menulis pengaturcaraan yang mudah lah berdasarkan penyambungan litar input dan juga litar output. Okey. So first kita akan pergi membuat penyambungan litar terlebih dahulu. Ada dua litar kita nak sambung. Litar input adalah litar yang masuk dan litar output adalah litar yang keluar. Awak boleh refer kepada buku teks muka surat 100. So litar simulasi, kita akan belajar terlebih dahulu litar simulasi. Apa yang dimaksudkan dengan litar simulasi? Litar simulasi adalah suatu litar yang masuk dan juga keluar, iaitu litar input dan juga litar output. So dekat mana sebenarnya litar input dan output ni disambung? Okey, litar input dan output itu disambung. Contohnya cikgu akan pilih adalah magnet code ataupun carrot board ni. Carrot board yang warna merah ni. Carrot board yang warna merah ni. So dia akan disambungkan pada litar elektronik mikropengawal. Litar input dia akan masuk dekat input digital, input analog yang masuk. Yang keluar adalah output digital ataupun D-out. Macam mana cara pemasangan dia? Kita akan pasang menggunakan plug male dan juga soket female. Okey, dekat board ni dia ada yang tajam-tajam tau, yang macam ni tajam-tajam ni. Ini dipanggil sebagai plug ataupun male lah, yang kemudian kita nak cocok dia adalah menggunakan soket female. Cara pemasangan dia contoh macam ni. Dia cocok macam tu. Gitu nampak. Yang ni adalah male, yang cocok tadi tu adalah female. Ini adalah contoh pemasangan dia lah. Ini adalah contoh pemasangan komponen-komponen yang lain. Ini nampak, ini adalah male. Nak female ni pakai jumper wire ni lah. Kita panggil wire lah, jumper wire. Okay. So, itu adalah tentang litar simulasi. Kena ingat balik apakah peranti input dengan peranti input analog dengan peranti input digital. Apa yang boleh masuk dekat situ. Okey, kena bezakan. So, dekat sini ada 6 langkah-langkah dalam membuat penyambungan litar input dan output pada mikropengawal. First ialah langkah yang pertama, awak kena baca dan awak kena faham lakaran litar skematik. Sebelum ni kita dah belajar macam mana nak melakar litar skematik. Kita kena fahamlah benda ni. Yang kedua, kita kena sediakan komponen, peranti, bahan dan papan litar mikropengawal yang diperlukan. So contohnya kat sini kita nak buat apa? Agak-agak kita mestilah nak buat sesuatu tentang LED. Kita nak hidupkan LED. Kita ada switch kat sini, switch tekan tutup. Kita ada mikropengawal, kita ada mikropengawal ataupun carrot board kita ada LED, bateri dengan pemegang bateri, ada perintang, wire male female dan juga wire female. So, kemudian yang ketiga kita akan bina litar input dan litar output. Kemudian yang keempat kita akan sambungkan litar input dengan litar output menggunakan wire pelompat ataupun jumper wire lah, iaitu female, dan juga kita sambungkan kepada plug. Plug tu dekat mikropengawal ni iaitu male di papan litar mikropengawal. Yang kelima kita kena pastikan litar input dengan litar output yang dipasang tu adalah betul. Pastikan penyambungan dia adalah betul. Yang keenam, kita akan semak penyambungan litar itu berdasarkan litar skematik yang telah kita rancang. Kadang-kadang kita dah pasang tu, kita dah confident dah betul. Tapi sebenarnya ada yang silap. So, kena banyak kali tengok baru boleh run test. Okay? Okay, yang pertama kita akan pergi adalah penyambungan litar elektronik. So, ini adalah carrot board yang cikgu pegang ni adalah carrot board. So dekat bahagian atas ni adalah litar bekalan kuasa 5 volt. So mana dia masuk cikgu? Dekat dalamnya soket ni. Okey, kita boleh masuk guna bateri ataupun direct supply lah. Kemudian dekat bahagian ni kita ada D-in. D-in ni adalah digital input ataupun input digital bahasa Melayu dia. Kita ada juga D-out dekat sini ataupun digital output atau bahasa Melayu dia panggil output digital. Kemudian kat sini belah kiri ni kita ada A-in ataupun analog input ataupun input analog. Dua benda ni adalah litar penghayun. Kemudian kita ada output digital juga dekat sini. Kita ada D-out 5 dengan D-out 6. Tak cukup kat 4 ni, ada lagi kat sini. Okey, kemudian ada awak nampak GND. GND tu adalah ground lah, ground bumi. Okey, ini adalah modul Bluetooth yang mana kita pasangkan dengan handphone kita. Kita kena pairingkan dengan handphone kita. Baru dia keluar. Okey.
So, kemudian kita akan tengok jenis peranti sambungan. Dekat plug male input ni, yang cocok-cocok ni yang plug male input ni adalah yang cocok-cocok ni, contohnya dekat input analog. Input analog peranti apa yang boleh ada? Ia adalah penderia cahaya, penderia jarak dan juga penderia suhu. Okey, kalau dekat untuk pasang dekat input digital, kita kena cocok peranti input dia adalah contohnya switch tekan tutup, switch tekan buka, switch mikro, penderia pergerakan dan juga penderia air. Manakala dekat untuk plug male output pula dekat D out ni, kita hanya boleh pasang diode pemancar cahaya. Awak nampak lampu kelip-kelip ni, lepas tu kita ada buzzer ataupun pembas, kita ada geganti ataupun relay, kita ada motor arus terus dan juga lampu LED 12 volt. Okey, itu adalah peranti dekat output digital. Kena ingat balik lah ya, yang mana boleh masuk input dengan input analog dengan input digital serta output digital. Okey. So, kemudian kita akan pergi ke B. Ini adalah contoh penyambungan litar diode pemancar cahaya berkelip pada papan litar elektronik mikro pengawal. Okey, ini adalah contoh penyambungan yang telah cikgu pasang. Kita ada soket power dekat sini. Kita ada bateri 12 volt kat sini. Switch tekan tutup. Tapi cikgu guna switch mikro kat sini tapi sama je. Okey, kemudian kita ada diode pemancar cahaya. Yang ada lampu kuning ni adalah diode pemancar cahaya. Kemudian kita ada perintang. Dia selalu pairing terus kat sini setiap senang lah. Dekat sini ada perintang tetap 1 kilo ohm. So, cara pemasangan dia, kita ada wire merah, wire hitam, wire kuning. Okey, kita bateri ni kita tak pakai wire lah. Dia dah ada soket dia sendiri. Kita terus masuk iaitu soket power 1. Switch tekan tutup, satu warna merah, satu warna kuning. Saat yang merah tu kita pasang dekat 5 volt. Ada 5 volt kat sini. Dan juga wire kuning tu kita pasang dekat digital input 1. Dekat bahagian sini digital input 1. Okey. Sebab switch tekan tutup adalah digital input. Kemudian kita ada perintang tetap 1 kilo ohm yang mana kita sambungkan, dia dah sambung siap-siap dengan diode pemancar cahaya. So, dekat diode pemancar cahaya ni ada dua kaki. Satu warna merah, satu warna hitam. Yang merah tu kita pasangkan dekat D-out 1. Yang kuning, yang hitam ni kita pasangkan dekat ground ataupun bumi. Okey, so kat sinilah cara pemasangan dia. Cikgu, kalau wire dia lain macam mana? Selalunya tak lain lah. Selalunya warna dia paling-paling pun merah, hitam. Yang kuning tu adalah additional. Okey, so ini adalah cara pemasangan dia dekat litar yang sebenar. Okey. Kemudian ini adalah contoh penyambungan litar lampu kawalan penderia cahaya. So kat sini ada lampu kawalan penderia cahaya. Dia gunakan lampu LED 12 volt. Kemudian dia ada modul geganti kat sini. Dia ada modul geganti. Dia ada bateri dua. Bateri dia ada dua. Satu adalah untuk magnet code ataupun carrot board ni. Satu adalah untuk modul geganti ni. Kemudian kita ada penderia cahaya. Ini adalah penderia cahaya. Penderia cahaya kat sini. Kemudian kita ada diode pemancar cahaya sekali lah. Dan juga lampu LED 12 volt. So cara pemasangan dia nampak selirat kan? Tapi kita tengok dekat sini cara pemasangan di sini. Okey, dekat sini dia terus pasang bateri ni dekat magnet code ni. Terus. So macam mudah lah. Okey. Contohnya dekat situ kita ada ni adalah direct supply lah. Kita ada ni yang dia pegang ni adalah perintang tetap 1K dan juga penderia cahaya. Nampak ada lampu ni. Ni adalah penderia cahaya. Yang ada perintang ni adalah perintang tetap 10 kilo ohm. Kemudian yang kedua kat tangan kiri dia ni, kanan dia pula ni, dia ada lampu LED 12 volt. Kemudian kita ada yang merah ni adalah magnet code. Merah ni adalah magnet code. Okey. Yang hijau tu adalah modul geganti. Okey. Cara pemasangan dia macam mana? Cara pemasangan dia adalah mula-mula kita akan pasang kita punya perintang tetap terlebih dahulu. Awak tengok kat situ ada 3 kaki kan? So dekat situ ada 3 kaki. Kita tengok kat sini. Diode pemancar cahaya kita ada 3 kaki. Yang warna merah kita akan pasangkan dekat 5 volt. Dan warna hitam kita akan pasangkan dekat ground. Dan yang warna kuning kita akan pasangkan dekat D-out 1. Okey, ni ada 3 kaki tu So kena nampak dia ada D-out, 5 volt dan juga ground. Senang kan, dia dah siap-siap tulis kat situ. So kita ambil female jumper kat sini. Nampak female jumper, dua-dua hujung dia adalah kosong blank. Tak ada
tempat tajam-tajam, masukkan ke dalam kita punya diode pemancar cahaya macam ni dan kita pasangkan ikut pengkelasan kita. Okey, dek tengok wire ni macam-macam warna sebenarnya. Kita tak kisah nak pakai warna apa, okey. Satu dekat 5 volt, satu dekat ground dan satu lagi ada dah dekat D-out 1. Tak nampak kan, tapi dekat sini lah, D-out 1 dekat sini. Nampak tu dia pasang dekat sini satu. Okey, nampak. Okey, kemudian dekat kita punya, kemudian dia buat apa? Kita akan tengok dia akan masukkan soket power ni bersama dan dia baru dihidupkan. Nampak? Baru hidup, dia lampu bernyala. So, ini adalah magnet code kita. Kita sepatutnya dah buat litar tadi. Kita akan buat pengatur caraan dia lah. So, ini adalah pengatur caraan untuk hidupkan kawalan penderia cahaya. Kita pakai read controller lah untuk kita baca benda ni. Okay. Kita nak baca litar kita ni lah. Okay. Dia ada guna button dan sebagainya. Ini adalah contoh pengatur caraan. So, lepas dia buat macam mana? Lepas dia siap je habiskan coding tu. Kalau perasan dekat sini, cikgu lajukan. Okay, ini adalah contoh pengatur caraan dia yang dah siap. Dia klik dekat address, dia tambah lagi satu lagi untuk goto lah. Untuk kita habiskan kita punya pengatur caraan. Jadi 8 baris je. Sangat mudah. Okay. Kemudian dia akan tekan 3 titik ni. Dan tekan kepada run. Bila dia run, akan ada keluar macam ni. Download, cancel dan juga run. So dekat sinilah kita akan ambil Bluetooth modul ID yang ada pada magnet code kita tadi. Kita akan pergi kepada run. Dan dia akan search modul Bluetooth warna biru ni dekat warna merah ni kan. Ada modul Bluetooth ni. Dia akan search nombor ni tau. Dia sangat bijak lah. Dia boleh search dan dia dah keluar. Barulah kita tekan dan dia akan pairingkan atur cara tu dengan magnet code kita tadi. Okay. So kita masukkan password dia. Password dia sama je 1, 2, 3, 4. Dan dia akan telah connected. Bila dia connected nampak macam tu. Nampak? Lampu dia hidup. Nampak? Okay. Contoh. Nampak bila ada cahaya, lampu akan terang. Nampak? Tak ada cahaya, tak terang lah. Dah ada cahaya, terang. Nampak? Macam wow kan? Okay. Ini adalah fungsi modul geganti. Okay. So, next kita akan pergi kepada maksud pengatur caraan. Menulis pengatur caraan. Pengatur caraan ni dalam bahasa English ada programming lah. Pengatur caraan ni dia adalah satu set tata cara arahan kepada mikro pengawal untuk kita proses input dan juga hasilkan isyarat output untuk laksanakan kita punya arahan. Okey, sebelum ni kita dah belajar macam mana fungsi arahan atau cara itulah. Dekat magnet code M10 awak, bila awak klik tambah ni, dia akan ada paparan macam ni lah. Controller, decisions, address ni selalu kita guna sebagai asas pembelajaran kita lah. Okey, so dekat sini kita ada arahan atau cara. Okey, dekat sini kita ada arahan atau cara. D-out 1 kita on. D-out 1 tu adalah arahan untuk kita hidupkan atau matikan digital output kita yang keluar tu lah. Dan kita ada read controller. Dia akan baca nilai peranti input yang masuk dekat elektronik tadilah. Papan litar mikro pengawal kita tadi. Dan kita ada juga dekat decision. Decision ni adalah untuk kita buat arahan. Arahan untuk kita tetapkan. Okay. Dia akan ada and if. And if ni akan berada di atas goto lah untuk kita tamatkan arahan. Dan kita ada if C A in 1 equal to 0. C tu apa? Okay. Ni A in ni adalah analog input. Jika penderia peranti input analog digunakan sepadan dengan syarat yang telah ditetapkan, isyarat akan diproses. Kalau 1 ni nilai peranti input yang digunakan akan sepadan lah. Dia akan keluar on 1, off 0. Okay. Kemudian kita ada dekat address, goto, timer dan juga nota. Okay. Okay, kita akan tengok fungsi asas arahan atau cara pengisian. Yang adalah fungsi asas. Bila kita klik 3 titik ni, kita akan jumpa run. Run ni untuk kita pindahkan atau cara kita dekat papan litar tau. So, bila kita tak ada papan litar mikro pengawal dekat dengan awak, bila awak klik run, dia tak boleh nak connect dengan siapa-siapa.
Okay, so sebab tu kalau kita tak ada pengaturcaraan kita yang betul, yang hands on tu, kita boleh guna simulator. Simulator ni lah, simulator. Kita pasang secara maya je. Okay, untuk clear all, kita akan padam semua aturcara yang dekat depan ni. Open project untuk kita, open project kita yang telah kita simpan sebelum ni. Save project untuk kita simpan programming kita yang telah kita buat. Untuk delete, kita nak padam lah aturcara yang telah disimpan tadi. Okay. So, ini adalah cara macam mana kita nak padam, masuk dan ubahkan arahan atur cara. Cikgu buat So, first sekali, mestilah klik dekat mana? Mestilah klik dekat tambah. Okay. Contoh kita klik tambah, kita ambil satu baris arahan lah. Contohnya di out 1 sama dengan on. Cikgu klik, tik, dia ada keluar command edit. So, dekat sini, kita boleh copy tau. Kita boleh copy banyak-banyak. So, macam nak copy, klik dekat kotak tepi ni dan kita ambil sebelah gunting ni yang macam dua kertas ni adalah copy. So kita boleh copy ke baris ke bawah dia tu berapa banyak kita nak. Okay, so daripada sini kita boleh naik dan turunkan dia ikut kepada baris yang kita nak, gunakan yang atas dan ke bawah ni. Okay, kalau kita nak delete pula, kita klik je, tekan text box ni dan tekan tong sampah untuk delete. Sangat mudah kan? Okay, dan delete. Do you really want to delete? Okay. So, tinggal 3. Macam mana kita nak ubah aturcara kita? Kita klik lama-lama dan kita ubahlah ke controller kita nak di out berapa. Nak on ataupun off. Dan tekan update. Dah keluar. So, sangat mudah ya untuk gunakan perisian ni. Okay. So, next kita akan pergi projek yang pertama lah. Ini adalah projek iaitu berdasarkan modul yang telah cikgu tulis sebelum ni. Kita menggunakan projek 1 iaitu LED berkelip selang 2 masa. So cikgu letak dekat sini, ini adalah arahan secara mudah lah. Kita ada mula, LED bernyala, kita tunggu 2 saat, LED padam, tunggu 2 saat, habis. Ini adalah carta alih. Okay, senang kan nak faham macam ni? Bila dah ada benda ni, barulah kita boleh buat yang kedua adalah simulator secara secara litar lah, tapi secara maya, simulation. So, dia nak dekat situ, kita pasangkan dekat situ adalah LED. Ni LED Dan kita ada ground. LED ni kita letak dekat di out 1. Dan kita ada ground lah, samakan dengan ground. So, di out 1 ni bila dia on, papan dia akan menyala. Dia akan tunggu 2 saat. Kemudian dia off selama 2 saat. Dan botol ni sebagai pelengkap atur cara. So, macam mana kita nak buat? Okay, jom kita tengok So, first kali, buka awak punya magnet code M10 yang awak dah download tu. Pergi dekat 3 titik tepi ni dan klik simulator. So kita akan buat carrot board ni dulu. Dah keluar dekat edit circuit ni, klik tambah. Ambil kepada carrot board. Ambil carrot board ni. Carrot project board ni. Klik lama-lama dia dah keluar dekat depan ni lah. Awak nak letak kiri, kanan, atas, bawah boleh. Okay. Klik lagi, kita ambil LED pula. LED M tadi. Atas ni. Okay. Klik dan tekan. So, kita boleh bawa dia ke tepi macam ni. Dan juga jangan lupa kita ambil ground Ground sini, ground. Untuk kita pasangkan dekat kaki bawah ni. Okay. Okay, sekejap tak nak gerak pula. Sabar. So, kalau awak nak delete, awak tekan je. Dia dah boleh delete. Okay. So, tunggu sekejap cikgu adjust dia punya kedudukan. Okay. So, sekarang kita cuba pasangkan dia. Di out 1 pergi dekat in. So, di out 1 ni pergi dekat in. Sabar. Bawa bertenang, tarik nafas. Okay. Kemudian ground ni bawa ke ground. Okay. Ground ni bawa ke ground. Okay. Ini dah ada litar secara simulasi yang kita pasang lah. Pergi balik back untuk kita pergi dekat home. Untuk kita buat arahan atur cara. Okay. Klik tambah. Boleh cari dekat controller di out 1 on. Klik tik ni, command edit. Okay. Kemudian pergi dekat others, ambil timer. Klik tambah, command already edit. So kita back. Dua-dua ni kita boleh copy tau. Kita copy dua-dua ni. Klik dua tepi ni. Kotak kecil ni. Klik copy dan pastekan dia. Cepat kan. Okay. So on kat sini kita boleh tukar kepada off. Okey, dua-dua timer ni kita tukarlah kepada 2 second sebab kita nak dia tunggu 2 saat kan. So, update. Tekan timer lagi 1, kita tukar kepada 2. Kemudian, update.
Jangan lupa letak goto equal to 1 Okey, ambil goto, letak situ. So macam mana kita nak runkan dia? Kita klik situ dan klik simulation. Nampak? Lampu telah bernyala. So macam mana kita nak tahu dia bernyala ke tak? Kita klik dekat tepi ni ada simulator tau. Run simulation kat sini. Klik, dia hidup 2 saat, mati 2 saat. Hidup 2 saat, mati 2 saat. See? Okay. Kalau tak ada bahan tu, kita boleh buat secara maya lah, secara simulation data kita. Okay. So sekarang kita akan pergi kepada projek yang kedua ya. Projek yang kedua kita tambah satu iaitu Swiss Micro pengawal. Swiss Micro lah, Swiss tekan tutup ni. Okay. So dekat sini arahan dia, bila kita Swiss tekan, LED akan menyala, tunggu 1 saat, Swiss dilepaskan, LED padam, tunggu 1 saat, tamat. Okay. So macam mana kita akan buat dahulu, kita punya data simulasi, kita tambah kat sini MNO Swiss dan juga kita tambah 5 volt untuk input lah. Kemudian kita ada read controller, arahan kawalan dibaca, kita ada CDIN1 iaitu kita pasang sebagai Swiss tekan tutup bila ditekan. Yang lain adalah sama macam tadi. Okay. So first kali kita buat adalah cari data simulasi ni dululah. Kita klik 3 titik tepi ni. Okay, kemudian kita klik simulator, keluar dekat sinilah. Kemudian klik tambah, ambil carrot board. Ni carrot board klik, dah keluar kat situ. Mudah kan? Okay, klik tambah lagi sekali, kita pergi cari MNO ni lah, Swiss, Momentary Normally Open Switch ni. Klik dan kita letak dekat bahagian atas ni. Okay. Sabar, tak nak pusing pula. Tunggu, buat bertenang. Okay, ya betul. Begitu ya. Kemudian klik tambah lagi sekali. Kita ambil LED pula. Macam sini, LED cikgu letak adalah di bawah. Kita boleh pusing-pusingkan dia ikut suka kita lah. Okay, kita letak je kat situ. Okay, kemudian kita ambil 5 volt dan juga ground Kita ambil 5 volt kat sini dan juga ground. Ground ni kita letak dekat bawah lah. Untuk kaki bumi lampu tadi Okay. Bawa dia pusing, Oh, sikit lagi. Okay, situ. Kemudian kita ambil 5 volt tambah 5 volt DC power ni untuk kita hidupkan Swiss. Klik sini, bawa dia ke tepi sini ke bawah. So macam mana kita nak pusing-pusingkan dia cikgu? Okay, klik dekat situ, awak akan nampak ni. Ambil rotate awak boleh pusingkan dia ikut suka awak lah. Situ. Contoh cikgu nak kat situ lah. Okay. So apa kita pasang, gain 1 kita akan pasang dengan 1. 2 ni kita akan pasang dengan 5 volt. Okay. Kemudian untuk kaki lampu LED ni kita pergi kepada di out 1. Ground ni pergi ke ground. So boleh kemaskan dia lah cantik-cantik. Okay. Kita punya data simulasi dah siap. So, sekarang kita nak buat arahan atau cara. Okay. Kat sini adalah home. Pergi kat tambah. Ambil dekat controller read controller cikgu tambah nota terlebih dahulu lah. Cikgu tambah nota dulu. Cikgu kat sini tak ada nota kan. Nota ni kita boleh tambah. So klik nota, kita tulis kat situ LED berkelip dengan Swiss Micro. Okay. So nanti kalau awak buka balik awak tengok, oh ini rupanya. Okay. So barulah kita pergi dekat tambah tadi, ambil controller input output, ambil read controller situ. Itu adalah arahan kawalan yang dibaca. Kemudian kita ambil if CDIN1 itu adalah dekat decision If CDIN1 equal to 1 If CDIN1 equal to 1. Okay. Kemudian kita ambil DOUT1 on. Okay, DOUT1 on berada di mana? Berada di adakah dia berada di graphic design? Bukan. Dia berada di controller. Okay, DOUT1 on. Klik tambah. Kemudian kita akan ambil timer, tambah. So, sebab DOUT1 dengan timer tu kita boleh copy lah. Okay. So DOUT1 dengan timer tu kita copy. Macam mana nak copy? Klik tick box kat tepi kiri belah kanan tu. Kita copy lagi satu lah untuk DOUT1. Okay, yang satu lagi tu kita offkan dia. Yang dekat baris nombor 6 tu kita offkan dia. DOUT1 off.
Oh, cikgu tertinggal satu iaitu and if. Pergi kat controller, pergi dekat decisions and if tambah. Letak dekat nombor 7. Okey, so sekarang apa yang berlaku? Okey, cuba tengok. Kita dah siap 8 baris pengatur caraan kita. Cuba kalau cikgu klik run, apa yang berlaku? Okey. Kalau cikgu klik run, nampak? Dia suruh awak pasang dengan awak punya magnet code Bluetooth tu. So, kita tak ada. So, bila kita tak ada, kita hanya ada simulator, kita run simulator kita tadi. Klik simulator, inilah simulator yang kita dah buat tadi. Run simulator, kita tekan switch. Dia hidup 1 saat, mati. Tekan, hidup 1 saat, mati. Tekan, hidup 1 saat, mati. Nampak? Nice kan? Nampak macam wow gitu Awak boleh try. So, sebagai rumusannya hari ni kita dah belajar nak buat penyambungan litar input dengan output, tulis arahan atau cara yang mudah dan cara pasang secara simulasi, serta kita belajarlah kita boleh faham menggunakan carta Ali. Okey, itu sahaja, kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye.